Bahasa kesimpulan daripada ilmu ni orang panggil tajalliyat. Ilmu tentang penzahiran Tuhan dalam istilah yang bermacam-macam. Ahadiyahnya, wahdahnya, wahidiyahnya. Perincian dia tu detail dijelaskan oleh Ibn Arabi dan Futuhatnya. Insan Kamil oleh Al-Jili dijelaskan secara yang sangat mendalam. Ini antara mana-mana hakikat. Dah ada tak dalam kitab ni? Dia tu. Ada tak? Waktu satu. Usah ke orang ramai. Alim ulama pun jadi bengong kalau baca benda tu. Nak beritahunya hakikat ni. Bukan saja orang ramai. Alim ulama pun hilang separuh akal kalau mengaji kitab. Atas dasar itulah alim ulama mengharamkan seumpama kitab-kitab ini untuk dibaca oleh orang ramai, bukan kerana isinya yang salah, tapi kerana kedalaman dan kehalusannya yang tidak mampu dijangkau oleh akal orang ramai. Itu kitab tu. Kitab Hikam ni tak ada senarai ulama mengharamkannya untuk orang awam, tak ada senarai. Tapi kalau Ibnu Futuhat, ya, Ibnu Hajar menyebutnya bahawa alim ulama telah mengharamkan kitab-kitab ini kepada orang ramai. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi cuba rujuk kepada kitab ini, Tanwir Al-Qulub bahasa Arab. Mana-mana uti bahasa Arab lah. Wajarlah, terjemahan pun sudah ada. Tanwir Al-Qulub, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi menjelaskan hakikat dengan maksud-maksud yang tertentu. Dalam menjelaskan tentang gagasan keilmuan tasawuf ni, dia kata iaitu ada peringkat syariat, kemudian ada tarekat, ada hakikat. Syariat merujuk kepada banyak makna. Antaranya sumber agama ini, iaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi perkataan syariat seringkali digunakan dengan makna Al-Quran dan Hadis. Tetapi yang biasa digunakan oleh alim ulama, khususnya alim ulama ahli sufi, ahli tasawuf, mereka menggunakan istilah syariat ini dengan makna amalan-amalan yang sifatnya zahir, seperti solat dari sudut zahirnya, praktisnya, puasa dan ibadah-ibadah lain yang ada dimensi zahirnya yang boleh dilihat, yang memerlukan anggota badan untuk dilaksanakan. Itu istilah syariat. Adapun istilah tarekat, iaitu penyucian hati daripada sifat-sifat buruk, daripada hijab-hijabnya nak dibersihkan, nak dibuang, sehingga hati itu semakin dekat dengan Allah, semakin jelas kefahamannya, semakin kuat keyakinannya, semakin hadir dan ingat kepada Tuhannya, semakin kuat pautan hatinya kepada Allah. Jadi proses penyucian itu dinamakan sebagai tarekat secara umum. Jadi dari dua ini, syariat, tarekat, maka menghasilkan hakikat atau hakikah, maka timbullah istilah haqa'iq. Tapi apa itu haqa'iq? Yang dikatakan haqa'iq ini, untuk kita nilai kita ini duduk di mana? Kata Muhammad Amin Al-Qurdi, haqa'iq itu, istilah haqa'iq ini atau hakikat ini dalam penggunaan ulama-ulama ahli tasawuf adalah merujuk kepada beberapa makna. Salah satunya yaitu hakikat-hakikat ketuhanan, haqa'iq ilahiyah, ma'arif ilahiyah, ma'rifat ketuhanan. Apa artinya? Yaitu perincian tentang hakikat-hakikat ketuhanan yang memang sukar difahami oleh orang ramai. Seperti perincian tentang, saya nak sebut istilah je, tak mau sebut perincian, memang pening lah. Cuma nak kabar supaya tahu, sudahlah tahu. Nyelang tak payah, biar tahu je. Seperti hakikat-hakikat ahadiyah, perinciannya itu.
yang dihuraikan oleh kitab-kitab ulama seperti yang dihuraikan oleh Ibnu Arabi di dalam Futuhat Makkiyah, Mawaqi'an Nujum, dan Al-Ghazali pun menghuraikan perkara-perkara ini di dalam beberapa risalahnya. Hakikat-hakikat ketuhanan yang mendalam, seperti hakikat ahadiyah, perincian tentang apa pengertian ahadiyah itu luas, mendalam, pening paling kalau nak dibahaskan dengan akal. Atau hakikat-hakikat wahdah, perincian tentang wahdah secara mendetail yang dihuraikan oleh tokoh-tokoh tadi itu. Ibnu Arabi menyebutnya dalam Futuhat, Al-Jili menyebutnya dalam Ihsan Kamil, Al-Ghazali menyebut dalam beberapa risalahnya, Risalah Laduniyah dan risalah-risalah yang lain, Al-Madnun li ghairi ahli dan sebagainya. Nah, ini hakikat-hakikat wahidiyah, hakikat-hakikat somadaniyah dan sebagainya. Itulah hakikat, yakni tentang hakikat-hakikat ketuhanan yang sangat mendalam, seperti yang dihuraikan oleh ulama-ulama dan kitab-kitab khusus mereka itu. Itu bila sebut haqa'iq, itu salah satu maknanya. Kalau bahasa kita gini kau, orang panggil bahasa kesimpulan daripada ilmu ni, orang panggil tajalliyat, ilmu tentang penzahiran Tuhan dalam istilah yang bermacam-macam, ahadiyahnya, wahdahnya, wahidiyahnya, perincian dia tu detail dijelaskan oleh Ibnu Arabi dan Futuhatnya. Ihsan Kamil oleh Al-Jili dijelaskan secara yang sangat mendalam. Ini antara mana-mana hakikat. Dah ada tak dalam kitab ni? Ada tu. Ada tak? Waktu satu. Usah ke orang ramai. Alim ulama pun jadi bengong kalau baca benda tu. Nak beritahunya hakikat ni. Bukan saja orang ramai. Alim ulama pun hilang separuh akal. Kau mengaji kitab. Atas dasar itulah alim ulama mengharamkan seumpama kitab-kitab ini untuk dibaca oleh orang ramai, bukan kerana isinya yang salah, tapi kerana kedalaman dan kehalusannya yang tidak mampu dijangkau oleh akal orang ramai. Itu kitab tu. Kitab hikam ni tak ada senara ulama mengharamkannya untuk orang awam, tak ada senara. Tapi kalau Ibnu Futuhat, ya ada. Ibnu Hajar menyebutnya bahawa alim ulama telah mengharamkan kitab-kitab ini kepada orang ramai, tapi bukan kerana silap kitab itu, tapi kerana ketidakmampuan orang ramai untuk memahami maksud dia itu. Itu satu. Yang kedua, istilah hakikat ni yang dipakai oleh alim ulama ahli tasawuf. Hakikat dengan arti hakikat nubuwah, hakikat kenabian, seperti hakikat Muhammadiyah, hakikat Nabi Muhammad, hakikat Ibrahimiyah, hakikat Isawiyah, hakikat Nabi Isa, yakni hakikat-hakikat di sebalik kenabian para nabi ini. Itu dihuraikan oleh tokoh-tokoh besar ahli tasawuf seperti Al-Jili menyebutnya dalam Ihsan Kamil. Ibn Arabi pun ada sebut juga dalam Futuhat Makkiyah, dan ramai lagi. Hakikat-hakikat kenabian, termasuklah Nur Muhammad, Hakikah Muhammadiyah dan sebagainya, perinciannya. Saya ni, saya sebut je, saya tak perinci, sebut je. Tahu tajuk sudahlah. Jangan ginyelang, jangan ginyelang. Tahu tajuk je. Itu istilah hakikat. Bila ahli tasawuf menggunakan haqa'iq ini, menjurus ke makna itu, hakikat-hakikat kenabian, hakikat ketuhanan, perincian yang mendalam tu, itu hakikat. Kemudian termasuk di dalam istilah hakikat lagi yang digunakan oleh alim ulama ahli tasawuf, yaitu hakikat ehwal yang tinggi, ehwal-ehwal yang tinggi. Seperti apa? Seperti yang pernah terjadi, dialami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Harisah bin Malik mengalaminya, Muaz bin Jabal mengalaminya. Apa benda hakikat ehwal? Mereka ini dikasyafkan hati mereka itu sehingga dapat melihat ke Arash. Itu hakikat.
Dah hadir benda tu dalam ni, kita ni. Sepanjang ni separuh dah kita ngaji ni, ada tak kita saya sebut benda gitu? Ada tak Syekh Melata sebut? Tidak ada. Itu hakikat. Termasuklah hakikat-hakikat ghaibiat yang lain, pengalaman-pengalaman Qurannya. Itu bila istilah haqaiq digunakan oleh ulama tasawuf, itu maknanya hakikat-hakikat ketuhanan, hakikat-hakikat kenabian, dan hakikat-hakikat kerohanian, ehwal-ehwal kerohanian. Itu istilah hakikat. Itu. Jadi ternyata bahawa kitab hikam ini tidak menghuraikan itu, sekalipun ada beberapa kalam hikmah yang mengisyaratkan ke situ, tapi tidak menghuraikan itu. Nak kaburnya. Baik, jelas.